Okey, untuk bab 7 kita ada 3 standard kandungan. Yang pertama, penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Kedua, respirasi aerob. Ketiga, fermentasi. Okey, kita mulakan bab 7 dengan 7.1, penghasilan tenaga melalui respirasi sel. So, sebelum tu kamu kena revise balik, ingat semula apa itu katabolisme dan juga anabolisme yang telah kamu pelajari dalam bab 5, metabolisme dan enzim. Di mana katabolisme adalah proses yang membebaskan tenaga dan anabolisme adalah proses yang menggunakan tenaga. So, ini adalah basic yang perlu kamu pegang sebelum kamu go through bab 7. Next, kamu kena tahu hubungan antara fotosintesis dan respirasi sel, di mana kedua-dua proses ini adalah saling bergantungan. Okey, so dalam proses fotosintesis ni, cahaya matahari akan diserap untuk menghasilkan glukosa dan glukosa ini akan dioksidakan dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. So, tenaga ni akan digunakan oleh haiwan dan manusia untuk menjalankan proses hidup seharian seperti bergerak, belajar, makan dan sebagainya. Okey. Alright, untuk jenis respirasi sel, karbohidrat ataupun glukosa ini akan melalui 3 proses yang berbeza bergantung kepada kehadiran oksigen. So, sekiranya terdapat oksigen, ia akan melalui proses respirasi aerob. Manakala jika tiada oksigen, ia akan melalui fermentasi ataupun respirasi anaerob. Bawah fermentasi nanti ada 2 lagi jenis fermentasi yang boleh dibezakan, iaitu fermentasi asid laktik dan juga fermentasi alkohol. Tapi dalam bab 7 ni yang akan ditekankan hanyalah respirasi aerob dan juga fermentasi. We go first with respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini adalah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. So, oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. So istilah yang cikgu highlightkan di sini adalah penting bila kita bercakap tentang respirasi aerob. Ini adalah ringkasan bagaimana proses respirasi aerob berlaku. So, we check one by one. Yang pertama, glikolisis. So, glikolisis adalah proses penguraian glukosa oleh enzim untuk membentuk 2 molekul pyruvate. Glikolisis adalah proses penguraian glukosa oleh enzim untuk membentuk 2 molekul pyruvate. So apa itu pyruvate? Di sini ada gambaran detail berkaitan dengan glukosa dan pyruvate. So, glukosa ni sebenarnya adalah sebatian 6 karbon. So kamu boleh tengok dekat sini dia berbentuk seperti bentuk heksagon. Di mana ia terdiri pada 6 ikatan karbon. Glukosa adalah sebatian 6 karbon. So, bila dia diuraikan melalui proses glikolisis, dia akan membentuk 2 molekul pyruvate. So kamu boleh nampak dekat sini, satu molekul pyruvate terdiri pada 3 ikatan karbon. 3 ikatan karbon. Daripada 6 ikatan karbon, dia pecah kepada 2. So, setiap satu pyruvate tu terdiri daripada 3 ikatan karbon. Kamu tak perlu memorize ataupun ingat pun tentang struktur molekul glukosa dan pyruvate ni. Cuma cikgu nak jelaskan gambaran bagaimana bentuk sebenar glukosa dan pyruvate itu. Jika glikolisis ia berlaku di dalam sitoplasma dan pengoksidaan pyruvate pula berlaku dalam mitokondrian. Pengoksidaan pyruvate berlaku dalam mitokondrian. So, pyruvate akan dioksidakan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sebahagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan molekul adenosina trifosfat ATP. So, bila berlaku pengoksidaan glukosa ni, tenaga yang dihasilkan ada sebahagian tenaga
akan dibebaskan dalam bentuk haba, tapi sebahagian besar tenaga akan digunakan untuk menghasilkan molekul adenosina trifosfat. So kita cek detail lagi berkaitan dengan adenosina trifosfat pada slide yang satu lagi. Okay, next. Tenaga yang dihasilkan daripada pengoksidan glukosa tadi akan digunakan untuk mensintesis molekul ATP. Okey, so dia kata kat sini molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat ditambahkan kepada adenosina difosfat atau ADP. Okey, so sebenarnya ADP ni dia tak boleh simply convert terus kepada ATP. ATP ni akan ditambah satu kumpulan fosfat dengan kehadiran tenaga, baru dia akan menghasilkan adenosina trifosfat ataupun ATP. Okey, so kita tengok sikit gambaran jelas mengenai struktur ATP dan ADP ni. So, ia terdiri daripada adenina dan ribosa serta kumpulan fosfat di sini. Okey, tapi adenina dia bergabung dengan ribosa ni, kita akan panggil dia sebagai adenosina. Okey, adenosina. So, adenosina ni yang bergabung dengan kumpulan fosfat, itu yang dipanggil sebagai adenosina difosfat ataupun trifosfat. Difosfat jika ada 2 kumpulan fosfat saja dan trifosfat jika ada 3 kumpulan fosfat. Okey. Okay, next. So, ATP yang dihasilkan ini akan dihidrolas balik dari masa ke semasa untuk menjadi ADP balik. Okey. Dia akan bebaskan balik tenaga tu untuk membentuk ADP balik. So, proses ni akan sentiasa berulang. Okay? So, molekul ATP mempunyai ikatan fosfat tidak stabil dan bertenaga tinggi. Okay, dekat sini ni, so bila dia terikat dekat sini, sebenarnya ikatan dia adalah tidak stabil. So, anytime dia akan terputus balik dan bila dia putus tu, dia akan bebaskan tenaga yang sangat-sangat tinggi. Okay, which is kalau kita tengok dari segi nilai kalori nanti, dia adalah 2898 kilojoule. Okay, so tinggilah tu. Dan apabila ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan, tenaga yang terbebas dibekalkan kepada sel untuk membantu kita menjalankan aktiviti-aktiviti harian. So, secara keseluruhan, persamaan ringkas keseluruhan pengoksidaan glukosa dalam respirasi aerob adalah seperti berikut. Okay, so ni adalah persamaan perkataan. Glukosa tambah oksigen akan menghasilkan karbon dioksida tambah air dan tenaga. Dan